Maafkan cikgu. Kenapa cikgu pula minta maaf ya? Kalau kawan-kawan nak tahu, mari kita selami kisahnya. Kisahnya tentang seorang anak yatim bernama Amel. Ayahnya telah meninggal dunia sejak masih kecil lagi. Untuk menyiara kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah, menebas kebun dan menjual kumai. Namun, Amel tidak pernah mengeluh. Malah dia turut membantu ibunya dengan hantar kumai ke gerai paman sebelum ke sekolah. Tetapi, satu kejadian yang tidak terduga telah berlaku pada Amel. Pada satu pagi hari, ketika dalam perjalanan hantar kumai ke gerai paman, Amel telah terserempak dengan sekumpulan pemuda yang sedang membuang setok-setik ke dalam sungai. Mereka telah terkejut dengan kehadiran Amel. Salah seorang pemuda telah memanggil Amel dengan kuat. "Hei budak, apa kau buat di sini?" Jerkah seorang pemuda dengan wajah yang bengis. "Saya hanya melalui jalan ini untuk menghantar kumai ke gerai paman," jawab Amel dengan tenang. Pemuda tadi merasa risau kerana Amel telah melihat apa yang mereka lakukan. "Macam ni adik Amel adik, tapi jangan beritahu sesiapa," ucap pemuda itu tanpa rasa bersalah. Mereka telah cuba menyogok wang kepada Amel supaya Amel tidak melakukan aktiviti mereka kepada pihak polis, tetapi Amel telah menolaknya. Mereka berasa sangat tidak puas hati dengan sikap Amel yang tidak mengedahkan pembelian mereka. Pemuda itu juga telah menggugurnya supaya tidak memberitahu sesiapa apa yang mereka lakukan dan akan rosakkan kumai sekiranya Amel masih melalui jalan tersebut. Amel menjadi serba salah kerana itulah satu-satunya jalan terdekat untuk dia ke sekolah. Tanpa memberitahu masalah yang dihadapi kepada ibunya, Amel terpaksa mengambil keputusan melalui jalan lain untuk ke gerai paman dan seterusnya ke sekolah. Lalu ini sangat jauh dan agak mencabar perjalanannya. Amel terpaksa mengayuh basikalnya sejauh 10 km untuk menghantar jualan ibunya demi kelangsungan hidup dia dan ibunya. Cekalnya Amel itu ke kawan-kawan. Sejak dari kejadian itu, Amel sentiasa datang lewat ke sekolah. Seperti biasa pada pagi itu, Amel mengayuh basikalnya laju-laju, berpeluh-peluh badannya. Amel bimbang akan bertemu dengan Cikgu Hakim, guru disiplinnya di sekolah. Mendengar namanya saja sudah cukup membuatkan pacar-pacar kejut perut. Apatah lagi bersemuka dengannya. Seramnya, ketika sampai di sekolah, jam tangan Amel menunjukkan pukul 8.30 pagi. Dengan langkah tergesa-gesa, Amel pun menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, "Amel!" Nama Amel dipanggil. Panggilan itu lantas mematikan langkahnya. Degup jantung Amel bertambah kencang. Terlihat wajah Cikgu Hakim yang sangat serius. Dengan suara yang lantang tapi dimarahi kerana datang lewat. Amel hanya membisu, memberi alasan pada saat itu bukan tindakan yang bijak. Walaupun Amel ingin menjelaskan, tetapi Cikgu Hakim enggan mendengarnya. Malah dia dituduh menegakkan benang yang basah. Kawan-kawan sekalian dah tahu apa yang berlaku selepas itu. Apa lagi, Amel dibawa ke bilik guru disiplin. "Amel, serahkan surat kepada ibu kamu," tugas Cikgu Hakim. Dia telah diberi surat amaran untuk disampaikan kepada ibunya. Amel pun menerimanya dengan sedih. Berat mata yang memandang, berat lagi bahu yang memikul. Amel kecewa kerana dia dituduh sebagai pelajar yang malas. Padahal dia bukan seperti apa yang disangkakan. Rakan-rakan Amel juga sering mengejeknya kerana selalu didenda atas kelewatannya sampai ke sekolah. Setelah sesi persekolahan tamat, Amel pun terus pulang ke rumah. Selepas selesai solat, Amel pun terus ke dapur kerana perutnya merasa terlalu lapar. Apabila dia hendak ingin menjamu makanan, dia teringat kembali peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Seleranya terus hilang. Amel pun membuat keputusan untuk pergi ke kebun bak megat untuk berjumpa dengan ibunya. Dia ingin menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Sebaik saja terpandang wajah ibunya, dia merasa tidak sampai hati untuk menceritakan. Malah dia turut membantu ibunya menyelesaikan kerja. Laginya, ibulah segala-galanya. "Ibu, berkenang air mataku, terbayang wajahmu yang
sayu. Kudusnya kasih yang engkau hampakan, bagaikan laut yang tak bertepian. Biarpun kepahitan telah engkau rasakan, tidak pun kau merasa jenuh. Kawan-kawan dikasihi, pada malam itu Amir nekat menyatakan hasratnya untuk tidak lagi mata ilmu ke dapat mat dan menceritakan tentang ugutan yang diterimanya tadi daripada pemuda-pemuda yang membawa sisa toksik tadi kepada ibunya. Amir turut menyerahkan surat yang diterima dari Cikgu Hakim tadi kepada ibunya. Ibu, maafkan Amir. Luh Amir dengan nada sayu. Amir melihat wajah ibunya amat sedih setelah membaca surat itu. Bagi ibu Amir, dia masih mampu menyerah kehidupan mereka. Apa yang diharapkan oleh ibu Amir? Dia ingin melihat anaknya berjaya dalam pelajaran. Bergenang air mata ibu apabila terkenangkan kehidupan mereka dan kesungguhan Amir mencari rezeki meskipun masih bersekolah. Ibunya masih terkilat kerana Amir tidak pernah memberitahu masalah yang dihadapinya. Sebagai pelajar tak pernah, Amir dapat berfikir dengan baik. Dia telah membuat keputusan terbaik untuk dirinya. Dia berazam selepas ini, dia akan datang awal ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Justru, keesokan harinya, pagi-pagi lagi Amir telah sampai di kedai Pak Mat, tempat dan mata kuliah ibunya. Selepas itu, dia menyatakan keputusannya kepada Pak Mat. Selepas itu, Amir mengayuh basikannya ke suatu tempat. Kemana kami pergi, kawan-kawan? Oh, rupa-rupanya Amir telah pergi ke balai polis untuk membuat laporan tentang pembuangan toksik yang berlaku di sungai. Selesai membuat laporan polis, Amir berasa sangat lega kerana sudah menjalankan tanggungjawabnya. Selepas itu, Amir mengayuh basikannya lebih laju daripada biasa. Dia tidak ingin terlambat lagi, dia sudah serik dengan didikan guru disiplinnya. Sebelum masuk, apabila tiba di persimpangan jalan sebelum masuk kawasan sekolah, tanpa melihat kiri dan kanan, Amir terus melintas. Malam tidak berbau, sebuah kereta telah melanggarnya. Amir tercampak ke seberang jalan, lalu pingsan. Orang yang melanggar Amir itu terus membawanya ke klinik yang berdekatan. Wujudnya Amir tidak apa-apa, dia cuma mengalami luka kecil sahaja. Tidak lama kemudian, Amir pun sedar dan dia terkejut lihat Cikgu Hakim berada di sisinya. Perasaan Amir sangat cuak ketika itu. Ya Allah, apa lagi kesalahan yang aku lakukan ni? Kata Amir dalam hatinya. Amir juga melihat ibunya menangis tak sesak. Dengan wajah ikhlas dan besar, Cikgu Hakim minta maaf atas kecuaian yang menyebabkan Amir tercedera. Rupa-rupanya Cikgu Hakim telah melanggar Amir tadi. Maafkan Cikgu Amir, Cikgu yang telah melanggar kamu tadi. Dan maafkan Cikgu juga, Cikgu tidak mengetahui masalah di kepentingan hidup kamu, Amir. Luah Cikgu Hakim dengan nada sedih. Amir terharu dengan ungkapan Cikgu Hakim. Cikgu tak perlu minta maaf kerana Cikgu bukan sengaja melanggar saya tadi. Dan saya faham selama ini Cikgu menjalankan tugas Cikgu untuk menjadikan saya orang yang disiplin dan berjaya. Luah Cikgu Hakim. Luah Amir dengan nada sebab Cikgu Hakim terus memeluk Amir dengan erat. Maka terlerailah segala kekusutan selama ini. Ibu Amir yang mengalirkan air mata kegembiraan. Ibu hanya ingin melihat kamu menjadi anak yang baik dan berjaya, Amir. Isi ibu dalam hatinya. Dipendekkan cerita, pemuda-pemuda yang membuat sisa toksik tadi telah ditahan oleh pihak berkuasa atas kesalahan yang mereka lakukan setelah laporan dibuat oleh Amir. Kawan-kawan, antara pengajaran yang terdapat dalam cerita ini ialah: yang pertama, kita tidak sepatutnya melanggar nilai dalam murid dan peraturan dalam hidup walaupun dalam kesusahan. Yang kedua, sentiasa dan berfikir secara positif untuk menyelesaikan masalah yang dialami. Dan yang ketiga, sebagai insan yang berhati, kita hendaklah sentiasa cakna dengan kesusahan yang dialami oleh orang sekeliling kita. Yang baik jadi keteladan, yang buruk jadi keteladan, yang buruk jadi kesepadan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.